Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan tuan-tuan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dapat bertemu lagi sekali. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada tuan-tuan sidang hadirin dan hadirat dan juga memberikan kebaikan kepada saya di atas pertemuan kita ini. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan banyak kisah untuk beri pengajaran kepada kita. Di antara kisah yang kita boleh ambil pengajaran apabila Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang satu orang lelaki yang bongkak, yang sombong, iaitu namanya Qarun. Qarun adalah satu orang lelaki dari keturunan Bani Israel. Dan Bani Israel ini dari kalangan kaum Nabi Musa AS. Qarun ini telah beriman dengan Nabi Musa AS dan juga beliau menghafaz kitab Taurat, dan beliau juga adalah seorang ahli ibadah. Dan berkenaan dengan Qarun ini, Allah menyebut dalam surah Al-Qasas, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim, kata Allah. Sesungguhnya Qarun ini adalah dari kaum Nabi Musa. Kemudian dia berlaku sombong dan zalim ke atas mereka. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Dan kami telah mengurniakan kepadanya dari berbagai jenis kekayaan yang anak-anak kuncinya menjadi beban yang sungguh berat untuk dipikul oleh sebilangan orang yang kuat sasa. Iz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Apabila dia berlaku sombong ketika kaumnya berkata kepada dia, la tafrah, janganlah engkau berungah megah. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang bermegah-megah. Tuan-tuan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Qarun telah dikurniakan oleh Allah satu jenis kekayaan yang luar biasa. Dan apabila dia kaya, dia menjadi sombong. Lalu ada di kalangan mungkin sahabat-sahabat ataupun orang di sekelilingnya memberikan peringatan kepada dia supaya jangan terlalu gembira dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah kepadanya, sehingga menyebabkan dia lupa untuk bersyukur dan juga menjadi seorang pencinta dunia. Di samping nasihat jangan terlalu gembira ini, Qarun juga dinasihatkan dengan beberapa perkara seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam juga surah Al-Qasas ayat seterusnya, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat. Dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, iaitu keperluan dan bekalanmu dari dunia ini. Dan berbuat baiklah, kata Allah, kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, iaitu dengan memberikan nikmat yang melimpah-limpah. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kerosakan.
Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mendengar akan ayat ini, kita boleh ambil pengajaran. Di antaranya ialah akhirat ini adalah perkara utama dalam kehidupan kita. Akhirat adalah matlamat kita. Satu orang yang beriman, matlamatnya adalah akhirat. Oleh kerana matlamat kita itu adalah akhirat, apa sahaja yang Allah kurniakan kepada kita, maka hendaklah kita gunakan ia untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Walaupun dengan amalan itu menyebabkan kita susah di dunia ini, tetapi amalan itu memberikan kebahagiaan kepada kita di akhirat, kita lakukannya. Dan kita jadikan dunia ini sebagai wasilah untuk kita sampai ke akhirat itu. Dan dalam ayat tadi Allah suruh minta kita ini, arahkan kita ini berbuat baik kepada Allah, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berbuat baik kepada kita. Dengan mana kita melakukan ketaatan, kita melakukan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita jangan sesekali melakukan kerosakan di muka bumi ini, kerana Tuhan punya muka bumi ini tidak suka kita melakukan kerosakan padanya. Meskipun Qarun ini telah diberikan kepadanya berbagai nasihat, dia terus menyombongkan diri dengan menyatakan bahawa kekayaan yang dimilikinya itu adalah kerana ilmu dan kecerdikannya sendiri. Allah SWT menceritakan juga dalam surah Al-Qasas ayat yang seterusnya, Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aqsaru jam'a wa la yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Qarun ini menjawab dengan sombong. Kata Qarun, aku diberikan harta kekayaan ini hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada pada aku. Andai kata Qarun ini satu orang yang bijak pandai, tidakkah dia mengetahui dan pandai memahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini telah membinasakan sebelum daripadanya itu umat-umat yang telah lalu, orang-orang yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta kekayaan. Dan kata Allah, ingatlah, orang-orang yang berdosa itu apabila mereka disiksa, tidak lagi ditanya tentang dosa-dosa mereka. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sudah sedia mengetahuinya. Ayat yang ke-78 surah Al-Qasas. Tuan-tuan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita mendengar tentang kisah Qarun ini, mari kita ambil iktibar. Antaranya, penting kita faham bahawa kekayaan, kemewahan yang Allah berikan kepada kita itu bukanlah sebab untuk kita ini mendapat keredaan Allah Jalla wa'ala. Dan kemiskinan, kesusahan yang Allah hantarkan kepada kita, itu bukanlah tanda Allah itu benci kepada kita, benci kepada seseorang. Ukuran redha, ukuran sayang Allah itu kepada insan terletak kepada keimanannya, terletak pada ketakwaannya, dan terletak pada amal salih satu orang manusia itu. Kadangkala kekayaan yang Allah berikan kepada insan boleh membawa pula kepada kerakusan, membawa pula kepada kezaliman, dan menyebabkan seseorang itu menjadi orang yang melampaui batasan agama. Tuan-tuan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai orang yang memahami akan kisah Qarun, kita hendaklah memainkan peranan sebagai penasihat kepada sesiapa sahaja. Dalam konteks kekayaan, kita menasihati mungkin sahabat-sahabat kita yang Allah berikan kekayaan, atau kita menasihati diri kita sendiri yang mungkin Allah berikan kekayaan kita lebih daripada orang lain, supaya kita tidak sombong dengan ujian kekayaan yang Allah hantarkan kepada kita. Marilah kita menjadi insan yang zuhud, iaitu dengan memastikan bahawa segala harta benda, nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, kita hanya letakkan ia di tangan, bukan kita letakkan ia di hati.
Dan Allah Subhanahu Wa Taala boleh sahaja mempercepatkan azabnya di dunia ini sebagaimana azab yang ditimpakan ke atas Qarun itu. Jika Allah Subhanahu Wa Taala mengkurniakan harta yang melimpah ruah kepada kita, marilah kita gunakan ia untuk berbakti kepada sesama makhluk. Orang yang hidupnya susah juga masih boleh berbakti kepada Allah, kepada manusia lain, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh manusia ini supaya menginfakkan harta bukan hanya ketika dia senang, tetapi kerana juga ketika mana dia susah. Sesungguhnya dengan sedekah, dengan infak itu akan menjadikan harta kita lebih barakah, lebih mulia, lebih lagi berkualiti di sisi Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan sedikit sebanyak kebaikan, terutamanya kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.